Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini anak akan menceritakan tentang peristiwa peperangan Asawi. Okey, peperangan Asawi ini berlaku pada zaman pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah dan dia berlaku pada bulan Zulhijjah tahun yang kedua Hijrah. Yang mana selepas 2 bulan selepas daripada berlakunya peperangan Badar. Jadi antara sebab berlaku peperangan ini, antara sebabnya adalah kerana kaum Quraisy ini merasa terhina dengan kekalahan mereka pada peperangan yang pertama, iaitu peperangan Badar. Jadi kiranya peperangan Asawi ini adalah untuk menuntut kembali maruah mereka yang terjalar. Tentera musyrikin pada ketika itu dipimpin oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Jadi berserta dengan mereka ni ada 200 ekor unta, yang mana untuk membawa mereka dan juga alatan-alatan perang lah untuk mereka ni berperang dengan tentera Islam di Madinah. Jadi mereka ni tidak terus ke Madinah, sebabnya mereka ni masih lagi takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh tentera Islam pada ketika itu. Jadi Abu Sufyan dan juga pengikut dia ni telah menyusup masuk, iaitu masuk secara sembunyi ke Madinah, dan juga dia telah pergi ke sebuah rumah, iaitu rumah pemimpin bagi Bani Nadir, iaitu Huyai bin Akhtab. Jadi mesti ramai yang tertanya, siapakah Bani Nadir ni kan? Jadi Bani Nadir ni adalah sebuah kaum, iaitu satu kaum Yahudi yang mana telah membuat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ni menetap di Madinah, akan tetapi mereka masih lagi berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diringkaskan cerita, pada awalnya cadangan Abu Sufyan untuk bekerjasama dengan Bani Nadir ini ditolak oleh Huyai bin Akhtab. Sebabnya Huyai bin Akhtab ini masih lagi takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh tentera Islam pada ketika itu. Jadi setelah ditolak, maka Abu Sufyan ini bertemu dengan ketua Bani Nadir, iaitu Salam bin Yaskam. Jadi cadangan yang diberikan oleh Abu Sufyan ini diterima baik oleh Salam bin Yaskam. Tapi Salam bin Yaskam ini menasihati Abu Sufyan supaya tidak melakukan serangan secara langsung, iaitu tidak berhadapan dengan tentera Islam. Sebabnya tentera Islam masih lagi kuat. Jadi dia menasihatkan supaya Abu Sufyan ini dan juga kaum Quraisy melakukan serangan hendak, iaitu membuat serangan ketika mana tentera Islam sedang leka. Kemudian Abu Sufyan telah melakukan serangan pertama, iaitu dengan membakar kebun tamar yang mana berada berhampiran dengan kota Madinah, dan mereka juga telah membunuh seorang Ansar dan rakan dia. Kemudian mereka melarikan diri daripada kota Madinah. Jadi dipendekkan cerita, setelah sampainya berita tentang serangan yang dilakukan oleh Abu Sufyan, maka Nabi dan juga tentera Islam ini bersiap sedialah. Mereka mengejar Abu Sufyan dan juga pengikut dia ni, sehinggalah sampai di satu tempat yang diberi nama Qarqarah Al-Qadr, dan di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui bekalan makanan yang ditinggalkan oleh Abu Sufyan dan kumpulan dia. Dan bekalan makanan itu diperbuat daripada tepung, dan tepung dalam bahasa Arab ini dipanggil as-sawiq. Jadi di sinilah nama peperangan ini diambil. Apakah ibrah ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa peperangan As-Sawi ini? Yang pertama yang boleh saya sebutkan adalah negara Islam pada hari ini perlu mempunyai kekuatan tentera yang hebat supaya digeruni oleh pihak musuh dan menjadi satu perang saraf ke atas musuh Islam, sebagaimana gerunnya kaum Quraisy terhadap tentera Islam di Madinah. Dan yang kedua, umat Islam perlu menjalinkan hubungan persaudaraan yang kukuh untuk menggerunkan musuh Islam. Sebab bila kita ni satu fikrah, maka musuh ini akan takut dengan kita, sebab kita ni akan saling bantu-membantu, tolong-menolong antara sesama kita. Yang ketiga, jangan kita menyimpan dendam, sebabnya dendam ini akan membawa lebih banyak kemudaratan kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir yang boleh saya sebutkan, kita mesti menjadi pemuda yang mana sentiasa bersedia untuk mempertahankan agama Islam. Jangan pula kita ni jadi orang yang mana memberi fitnah kepada agama, terutamanya yang belajar di Mesir ni. Jadi sekadar itu sajalah yang boleh saya kongsikan tentang peristiwa yang berlaku dalam peperangan As-Sawi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.